Assalamualaikum warahmatullahi. Video kali ini adalah lanjutan daripada video sebelum ini, di mana disebutkan bahawa inflasi adalah wabak yang membunuh kehidupan dan masa depan golongan pekerja. Jom kita dengar apa kata ahli ekonomi bebas Peter Schiff tentang inflasi. You have to remember that inflation really is nothing more than a tax. Beliau merupakan seorang korporat, pemilik syarikat dan CEO Euro Pacific Capital yang sering mengkritik Bank Pusat Amerika, antaranya berkaitan inflasi. Beliau tegaskan sebentar tadi, iaitu inflasi adalah cukai. Cukai terhadap siapa? Terhadap golongan pekerja. Pada video sebelum ini, kita lihat bagaimana $30 hari ini diperlukan untuk bayar produk yang sama yang berharga $1 pada tahun 1913. Kita juga lalui perkara yang sama. Contohnya dulu, ayam seekor lebih kurang RM1. Sekarang, seekor lebih kurang RM20. Angka bertambah tetapi nilainya tidak. Hasil daripada aktiviti mencetak mata wang kertas oleh Bank Pusat. Inilah punca utama kepada apa yang kita sebut-sebut iaitu inflasi yang didalangi oleh Bank Pusat Amerika terhadap dolar. Dan perkara sama berlaku kepada ringgit. Apa iktibar yang kita boleh ambil daripada fenomena inflasi ini? Banyaknya bilangan wang kertas tidak bermaksud baik kepada ekonomi, baik kepada kita, pekerja. Sebab nilai wang kertas sentiasa jatuh. Kemuncak kepada inflasi yang tidak terkawal apabila menjadi sangat tidak terkawal adalah hyperinflasi. Kita harap tidak berlaku di mana kenaikan harga terlalu tinggi dan di luar kemampuan golongan pekerja, khususnya M40. Contohnya, nasi lemak RM2 sebungkus jadi RM10. Dalam keluarga yang ada 5 orang, 5 bungkus. Maka harganya adalah RM50. Baru untuk makan pagi saja. Pada video siri ke-117, kita ada sebut bahawa inflasi juga ada kebaikannya di samping keburukan. Menerusi sistem yang dipelopori barat ini, inflasi adalah berita baik untuk golongan mana? Golongan korporat dan juga negara. Jadi, bila Menteri Kewangan kata inflasi jadi penghalang kepada ekonomi Malaysia, sebenarnya ianya lebih merujuk kepada golongan pekerja. Mereka sebenarnya paling terjejas, dihimpit oleh inflasi. Bukan golongan korporat, menteri-menteri dan sebagainya ini. Cuba kita analisa dua golongan, iaitu yang pertamanya golongan pekerja dan yang keduanya golongan korporat. Kita lihat kepada kitaran bagi golongan pekerja dahulu. Apabila inflasi berlaku, golongan pekerja dapati upah yang mereka perolehi tidak cukup nak tampung keperluan harian. Reaksi mereka adalah mereka akan minta dinaikkan upah, dinaikkan gaji dengan harapan masalah mereka selesai. Adakah masalah mereka akan selesai? Sebaik saja gaji naik, maka harga barangan turut naik. Ini berlaku kerana demand supply, iaitu lebih banyak wang yang ada dalam edaran ekonomi disebabkan kenaikan upah itu. Ini akan menyebabkan permintaan untuk barangan meningkat. Oleh itu, harga barangan akan naik. Maka pekerja akan minta upah naik lagi. Inflasi menjelma lagi. Itulah kitaran golongan pekerja. Dan sebagai menghargai pengorbanan pekerja, maka ada hari pekerja, hari buruh. Bagi golongan korporat, ketika inflasi, harga naik. Ini sekaligus menyebabkan bisnes buat untung. Apabila bisnes untung, maka nilai aset, nilai saham syarikat dan sebagainya turut naik. Dan inflasi muncul lagi lepas itu yang tidak digemari oleh golongan pekerja. Bagi golongan korporat, mereka tiada hari korporat macam sambutan hari pekerja. Jelas bahawa inflasi beri kebaikan kepada golongan korporat, peniaga-peniaga dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu bahawa rezeki 9/10 ada di situ. Dan kita juga maklum bahawa di Malaysia, orang Cina di bawah kelompok golongan korporat menikmati rezeki yang luas, yang lebih luas berbanding Melayu yang di bawah golongan pekerja. Inilah kenapa golongan pekerja sentiasa mengeluh tak cukup gaji. Hakikatnya, kerajaan tak berniat hapuskan inflasi. Inflasi sifar tidak berlaku atau tidak akan dibenarkan. Sebaliknya, sebenarnya inflasi diperlukan oleh negara sebagai petanda ekonomi terus naik dan berkembang. Dan lebih penting adalah apa yang disebut oleh Peter Schiff sebentar tadi, di awal tadi, bahawa inflasi adalah cukai yang kerajaan kutip untuk bayar hutang-hutang. Ratusan bilion mencecah dan mungkin lepasi 1 trilion ringgit tahun 2022 ini.
Justru tanpa inflasi ataupun kita sebut sebagai cukai senyap ini, macam mana kerajaan nak bayar hutang-hutang tersebut? Sekadar itu perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi